Okey pelajar, saya akan mula dengan bab 5. Hi Divyasri. Siapa-siapa yang on camera saya akan kata hi lah kerana itu je saya nampak. Right, yang lain saya tak nampak. Baik pelajar, saya akan buka nota sekarang. Semua orang tengok nota bab 5 Pakatan Murni. Okey. Right, kejap ya. Baik. Okey, right. Okey pelajar. Seperti yang saya beritahu kamu minggu lepas, ini adalah bab sperm. We call it as bab apa pelajar? Sperm. S P E R M. Bab sperm. Saya pernah beritahu you, bab 5 ini adalah berkaitan mencapai kemerdekaan. That means segala langkah yang diambil untuk mencapai perpaduan. Langkah-langkah itu you akan belajar dalam bab 5. That means what did we do to get independence? Semua you akan belajar dalam bab ini. So langkah pertama adalah sistem ahli. Okay, telah disoal dalam SPM tahun lepas. SPM 2019 sudah disoal. So tahun ini no chance. Ini tidak akan keluar dalam SPM. Kedua adalah pelajar Pakatan Murni. Okay, Pakatan apa pelajar? Pakatan Murni. Pelajar Pakatan Murni adalah ramalan tahun ini. Kalau mereka nak tanya tahun ini, then this will be the ramalan. Okay, right. Pakatan apa pelajar? Pakatan Murni. Lepas Pakatan Murni, pilihan raya. Dalam bahasa English, election. Okay, election. Pilihan raya. Dan pelajar Suruhanjaya read. Suruhanjaya pelajar, Suruhanjaya read. Dan terus kita merdeka. So today I'm going to cover, ini dua-dua saya akan cover today. Pakatan Murni dengan apa pelajar? Election. Seperti yang saya beritahu kamu, saya ajar you sampai kamu faham. Kita belajar sampai faham. Tak hafal tak apa. Boleh how am I to say you boleh faham? That's very good enough already. Okay? Right. Now you see here students. Dalam peperiksaan, the first thing they can ask you is maksud Pakatan Murni. Apa maksud Pakatan Murni? Apa maksud Pakatan Murni? Okay, first of all, pelajar dalam Pakatan Murni ada beberapa langkah. Dalam Pakatan Murni ada beberapa langkah. Always remember, Pakatan Murni ini diwujudkan untuk menyatu padukan Melayu, Cina, India. Minggu lepas saya pernah beritahu kamu. Apa saya beritahu kamu? Apabila British mau beri kemerdekaan kepada kita, British kena selesaikan dua masalah. Apa dua masalah itu? Masalah pertama adalah menyelesaikan masalah kepimpinan. That means kita kena melatih pemimpin tempatan supaya mereka boleh mentadbir negara ini. So that is why sistem ahli diperkenalkan. Okay? Masalah kedua adalah perpaduan. Melayu, Cina dan India belum bersatu padu. So itu kena diselesaikan. British sudah beritahu. You hidup bersatu padu, baru saya bagi merdeka. You hidup bersatu padu, baru saya bagi apa pelajar? Merdeka. So pelajar, Pakatan Murni ini terkandung langkah-langkah yang diambil untuk wujudkan perpaduan. Yes, you have to memorize. Today, I make you memorize this. Okay? Right. So, sebelum saya ajar kamu, saya bagi kamu 1 minit. Apa saya nak you buat? You nampak tak nota saya ini ada langkah? You nampak tak pelajar? Like ular macam tu? You baca dulu. Just baca dulu. Lepas tu saya akan explain kepada kamu. Go, baca dulu. Sudah belajar? Ui, ramainya mau masuk. Baru dia nak masuk. Okey. Baik pelajar. Sudah Okay, saya percaya kamu dah baca semua. Saya dah percaya kamu baca semua. Tak faham tak apa. It's okay. You tak faham, saya ada kat sini. Jangan risau. Okay? Right? Okay. First of all, soalan pertama. Mereka boleh tanya kamu, maksud. Okay? Mereka boleh tanya kamu, maksud
Pakatan murni. Maksud pakatan murni. Apa itu pakatan murni? Okey, pelajar. Saya baca, kamu tulis ya. Saya baca, kamu tulis ya. Okey. Pakatan murni merupakan usaha semua kaum untuk menghasilkan kerjasama dan tolak ansur melalui rundingan. There's a high chances you mungkin tengah menulis jawapan SPM. They can ask you this. Pakatan murni merupakan usaha semua kaum untuk menghasilkan kerjasama dan tolak ansur. Tolak ansur means win-win situation, give and take. Dan tolak ansur melalui rundingan. Rundingan means mesyuarat, pakatan. Okay, that is called rundingan. Okay, students? Are you all with me? Students? Clear? Dapat? Okay, cantik. Dapat. Okay. Cantik. Thank you very much bagi yang reply. Very good. Now, saya bagi kamu 1 minit hafal benda ni. Ini semua jangan minta formula. Ini semua tak boleh buat formula. Ini semua you kena faham. Cepat. Just baca sampai faham. Itu saja. Pakatan murni merupakan usaha semua kaum. Mereka nak mencapai kerjasama dan tolak ansur. Okay? Melalui rundingan. Melalui apa saja? Rundingan. Okay. Alright. So saya percaya okay ya? You dah okay ya? Right. So my dear students, pakatan murni ini dilancarkan. Now pelajar, second question dalam peperiksaan mereka boleh tanya kamu, this one. Langkah-langkah ke arah pakatan murni. Pelajar, kalau you faham cara saya ajar, you akan nampak there's a lot of surprise in my teaching. You see saya tak ajar kamu guna PowerPoint. Saya ajar you guna apa belajar? Nota. Saya ajar you guna nota saya. Dan nota saya ini, you jangan tengok dia sebagai nota. You kena tengok dia sebagai latihan. You see sekarang kita telah menjawab satu soalan, tapi tak nampak macam soalan. Dia nampak macam apa belajar? No, nota. But if you think again, it is actually a question. You get me? So it's like 2 in 1. Kita buat nota, and kita buat apa belajar? Latihan. So that is why kadang-kadang pelajar tanya, Cikgu Shiva tak buat latihan? No, cikgu, saya selalu buat latihan. Just kamu tak nampak saja. 2 in 1. I always have this one philosophy. You know what is it? I tak suka bazir masa. I'm the type, I want everything to be on the spot. I'm like that. I don't like wasting time. Betul. I tak suka wasting time. For me, it's like, okay, what is important for exam? Itu saja. Okay, kita belajar. I don't want all this cerita ular, pergi sana, hentam sini. Saya tak boleh tahan. Saya dulu, masa ke universiti pelajar, saya rasa macam mau bunuh diri tau belajar. Saya punya saya punya penceramah universiti pelajar. Oh my God. Mereka akan cerita. I suka dengar cerita. Saya suka dengar. I love stories. But diorang akan cakap cerita yang langsung tak boleh masuk akal dan tidak akan membantu kita. Imagine university kuliah, we call it kuliah, we don't call class, we call it kuliah. 3 jam, itu penceramah berdiri di suatu tempat yang sama dan bercakap. You imagine, my dear students, how would you feel? I always feel, you know what not? I always tell to my lecturer, kenapa you popeh sangat? You bagi tahu saya, apa yang penting? Kedua, yang penting itu you cakap cerita. So then we are happy.
You get me or not, students? So it's like that. So when I teach you, you jangan fikir saya ajar saja. Actually kita 2 in 1. Tengah buat latihan. Kita tengah buat latihan juga. Alright. Okay. Ada seorang pelajar tanya, cikgu tidur tak? Yongzin, tak boleh tidur lah Yongzin. Universiti lain, bukan macam cikgu sekolah. Universiti punya lecturer you kena hati-hati. Kerana universiti punya lecturer mereka yang sign paper. Mereka yang sign paper. Sorry, mereka yang tanda you punya kertas. Mereka yang tanda kertas. So kalau dia tengok you tidur dalam kelas, walaupun you punya jawapan bagus, mereka akan bagi kamu D, mereka akan bagi kamu C. You can't talk back. Tak boleh tidur lah, duduk macam ni, zombie tau, zombie mata macam tu. Seriously, I'm telling you, I can never ever forget all this lah, my dear students. I will never. I don't want to go back to university. I'm telling you, I don't want to go back. That bad my experience is. Those were the days lah pernah buat. Pelajar, jom kita sambung. Okay, so usaha semua kaum, okay, alright, untuk menghasilkan kerjasama dan tolak unsur melalui rundingan. Okay, ramai tadi saya, cikgu boleh tak saya modify ni? Boleh, you modify. You tulis menggunakan you punya bahasa. No problem. Use your own words. Janji, maksud sama. Janji, maksud sama. I'll give you an example. Pakatan Murni merupakan satu langkah semua kaum di negara ini yang mahu mencapai kerjasama. Oleh yang demikian, mereka berunding. Nokta. Pemeriksa akan duduk garuk kepala. Kambing betul. Tapi you akan dapat markah. Because maksud sama. Alright? Okay, pelajar. Let's continue. Mari kita lihat soalan kedua. Mari kita lihat soalan kedua. Okay? I go down a bit. Okay, pelajar. Sekarang depan mata kamu, nota. Untuk saya, ini bukan nota. Untuk saya, ini adalah jawapan esei. Yes, untuk saya ini adalah jawapan esei. Tapi saya buat dia nampak macam apa belajar? No, nota. This is where you need to understand my teaching method. That is where you need to understand. Okay, 2 in 1. Baik pelajar, tengok depan. Langkah-langkah ke arah Pakatan Murni. That means apa langkah di bawah Pakatan Murni? Okay, right. Just a moment. One moment. Just one. Okay, right. Pelajar, tengok sini ya pelajar. Okey, ini langkah-langkah my dear students, ini langkah-langkah pelajar. Okey, right, langkah-langkah ke arah apa pelajar? Pakatan Mur, langkah-langkah ke arah Pakatan Mur. Okey pelajar, you see, langkah pertama yang diambil. Okey, langkah pertama yang diambil. Okey, is called, I will tell you first, later I'll explain to you. My house is quite noisy. Hope it's not disturbing you all. Don't know why today very noisy. Just a moment. Okay, right. Okay, you see here. It's called langkah pertama. It's called CLC. All of you say, what's the students? CLC. Kejap lagi saya ajar. You dengar saja dulu. CLC. Okay, okay. Langkah kedua adalah pembukaan UMNO. Langkah ketiga adalah penubuhan IMP. Langkah keempat adalah persidangan kebangsaan. Langkah kelima adalah konvensyen kebangsaan. Okay? Okay? Right. Sekarang mesti you fikir, mesti Shiva, mesti ada formula untuk ini. Jangan buat formula untuk ini. Jangan. Saya tahu ada beberapa orang akan buat formula di sini. Ini semua jangan buat formula. Saya cakap dengan you. Don't. This one you have to understand, you have to hafal as it is. You have to hafal as it is. Don't worry lah. I'll make you hafal. You see, just give me 5 minutes. I'll make you hafal one. Right, pelajar, you see here? You see, langkah pertama yang diambil untuk mewujudkan perpaduan is called CLC. Cikgu, apa itu CLC? Community Liaison Committee. Community Liaison Committee. Dalam bahasa Melayu ia digelar sebagai Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Ramai tanya saya, cikgu dalam peperiksaan katakan saya tulis CLC saja, macam mana? Good question. Just say in exam you tulis CLC saja.
Macam ni. You tulis, langkah pertama adalah CLC telah diperkenalkan. CLC telah diperkenalkan. Cikgu, saya dapat markah tak? I openly tell you. I don't know. Wah, cikgu, kenapa you kata don't know? Okay, you see ya. Pemeriksa kertas ada ramai. Okay? Ada pemeriksa kertas akan bagi markah. Ada pemeriksa kertas akan tidak beri markah. Ya, there are some pemeriksa macam itu. Kebanyakan pemeriksa akan bagi markah. Kebanyakan pemeriksa akan bagi markah. But do you want to take the risk? Itu sajalah. Tapi dalam peperiksaan kalau betul-betul tak boleh, then you tulis CLC lah. No problem. Tulis apa saja? CLC. Okay? Right. Okay. So CLC dalam bahasa Melayu digelar sebagai jawatan kuasa hubungan antara kaum. First time, pelajar. Just a moment, students. Just a moment. I'm having some difficulties here. Just a moment. Just give me 5 minutes. I need to settle. Sorry, students, my baby making too much of noise. I had to go and settle that. Very sorry. Dia sangat bising hari ini. Okay, pelajar, let's continue. Sorry ya. So for the first time, Melayu, Cina, India duduk buat mesyuarat. Yes, for the first time. Okay lah, if you want to know, I'll tell you. This is berlaku pada tahun 1949, 1949. Ya, 1949. Cikgu, perlukah saya tulis dalam peperiksaan? You boleh tanya saya. Dalam peperiksaan, kamu tak payah tulis tahun. Please, don't waste time. Don't waste time. Tak payah tulis tahun semua dalam peperiksaan. Tak payah tulis tahun dalam peperiksaan. Okay? Right. So, my dear students, you just perlu tulis jawatan kuasa hubungan antara kaum telah ditubuhkan. Now, story time. Pelajar, apa berlaku? Melayu, Cina, India, first time mereka duduk dan bermesyuarat. Dalam mesyuarat ini, pelajar, tolak ansur telah berlaku. Di mana Cina cakap dia mau ini, India cakap dia mau ini, Melayu cakap dia mau ini. So sekarang mereka kena mencapai tolak ansur. Supaya Melayu, Cina, India tidak akan menghadapi masalah perpaduan. So what happened? Apa Melayu dapat? Apa Cina, India dapat? Okay, all of you, I want you all to see down. Okay, just a moment. You see down here. Okay, I'll show you this. Okay, so jangan lupa dekat nota kamu nanti, kamu pastikan kamu hubungkan nota yang ke atas, kamu hubungkan dengan ini. Tengok ni. Hasil rundingan UMNO CLC. Hasil rundingan UMNO CLC, or example, exam you just need to say hasil rundingan CLC. Memandangkan sana tak cukup tempat, so saya letak bawah dekat sini. Okay, see ya. Ramai orang chat. Okay, right. So pelajar hasil rundingan apa pelajar CLC. Now you see here. CLC ini telah bermesyuarat. Apa hasilnya? Okay. Hasil pertama adalah penubuhan reader. All of you say, penubuhan apa saja? Reader. Penubuhan reader untuk memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar. Students, reader ini punya tugas apa tahu? Dia akan membantu orang Melayu dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Yes, this is orang Melayu dapat. Sampai hari ini. Cikgu, tapi ramai tanya saya, cikgu, tapi saya tak pernah dengar ini nama. Okey, hari ini digelar sebagai MARA. MARA you mesti pernah dengar punya. MARA.
Majlis Amanah Rakyat. Dulu ia digelar sebagai reader, hari ini sebagai MARA. Sebagai apa saja? MARA. So, orang Melayu akan diberi bantuan ekonomi dan pendidikan. That's it. Ini orang Melayu dapat. Okey, sekarang orang Cina dengan orang India dapat apa? Orang Cina dengan orang India dapat apa? Okey, simple. Orang Cina dengan orang India mendapat kerakyatan negeri. Dalam peperiksaan, you just need to make it simple. You just need to say kerakyatan diberi. That means China dan India akan mendapat kerakyatan. You see, dalam Malayan Union ada satu syarat, jus soli. Yes or no, students? Jus soli. Yang itu diterima. Jus soli diterima dalam ini. So, orang Cina dengan orang India mendapat apa saja? Kerakyatan. Orang Melayu mendapat bantuan ekonomi dan pendidikan. So, apabila ini berlaku, masalah perpaduan dapat diselesaikan. Because Chinese Indian happy. Chinese Indian, they did not ask apa, mereka tak tanya apa-apa. Saya nak kerakyatan saja. That's it. So Melayu mendapat bantuan, Cina India mendapat kerakyatan. That's it. So this is what we call tolak ansur. Sebut apa dia belajar? Tolak ansur. You dapat ini, saya dapat ini. Kau think. Dan tiga kaum ini, Melayu, Cina, India, mereka sama-sama kata, okay, kita sama-sama hidup dalam negara ini. Kita akan mengadakan pilihan raya pada masa yang sesuai. Pilihan raya bermaksud memilih pemimpin untuk mentadbir negara ini. Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai. You got the point, students? So pelajar, ini semua adalah how am I to say? Hasil CLC. Hasil apa belajar? CLC. Let me tell you something. Dalam SPM, satu soalan esei boleh ditanya, one essay question just for CLC boleh ditanya, just for CLC. Because dia isi banyak mah. Okay, dia isi banyak. Cuba kamu tengok. Okay, cuba kamu tengok di sini. Okay, sini ada sedikit isi. Yes or not? Sini ada sedikit isi. Then dia punya hasil kat bawah. You nampak tak belajar bahasa? So this can become one essay. This can become one essay. So please focus on that, okay? Right. Okay, ramai pelajar tanya saya soalan. Okay, seorang pelajar tanya, cikgu kenapa tidak perlu tulis perkataan UMNO? You mau tulis perkataan UMNO, no problem, suka hati kamu. I'm just telling you, you tak tulis pun tak apa, okay? So in exam should we write menubuhkan reader or marah? Dalam peperiksaan jangan guna perkataan marah. Guna perkataan reader. Guna perkataan apa saja? Reader. Saya takut you tulis marah, pemeriksa marah, nanti you dapat kosong. Okay? So tulis reader. Okay. Alright. Saya sudah jawab soalan. So suka hati kamu, macam mana kamu nak tulis? Okay. Right. Okay. Clear? Clear, students? So pelajar, langkah pertama adalah jawatan kuasa hubungan antara kaum. Or I make it simple. CLC. Okay? Right. Now, you tengok di huraian kat sini, jawatan kuasa ini dianggotai oleh orang Melayu, Cina. Orang Melayu di bawah UMNO yang diketuai oleh Dato' Onn Jaafar, manakala orang Cina di bawah MCA yang diketuai oleh Tan Cheng Lock. Cikgu, kenapa dia tak sebut pasal India? You tahu tak kenapa dia tak sebut sebagai pasal India dalam buku teks? Kerana CLC punya ketua adalah seorang India. EEC Turai Singham. Apa nama dia? EEC Turai Singham. Yes, CLC punya ketua adalah India. Because, let me tell you the story. You punya buku teks satu mangkuk lah. Dia sepatutnya tulis jelas, tapi dia tak tulis jelas. You see, CLC ini actually, rundingan is actually for, especially for the Malays dengan China. India dijadikan ketua. Siapa dia punya ketua? EEC Turai Singham. Minggu lepas you ada dengar dia punya nama. Melayu adalah Dato' Onn Jaafar, Cina adalah Tan Cheng Lock. Kenapa Melayu dengan Cina banyak? Because masalah perpaduan paling besar adalah antara Melayu dengan Cina. India no problem. Okay? Right. So my dear students, India dijadikan ketua, so they berunding. But exam, you don't need to crap all this. Please don't crap like your textbook. Please. Don't crap like your textbook. Dalam peperiksaan, you just perlu tulis CLC telah ditubuhkan, ia diketuai oleh EC. Itu semua tak payah tulis. You tulis CLC telah
tubuhkan, ia merupakan permulaan kerjasama antara kaum. Dan terus kamu pergi kepada hasil. Hasil rundingan adalah RIDA ditubuhkan untuk memberi bantuan ekonomi dan pendidikan kepada masyarakat Melayu, manakala untuk China dan India mendapat kerakyatan. Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai. Settle, habis. That's how you do it. That's how you do it. Okay, clear? Clear, students? Right, ada sebarang soalan sebelum saya pergi ke langkah seterusnya. Ada seorang pelajar tanya, cikgu, kenapa China dengan India hanya mau kerakyatan? You kena faham, China dengan India bukan mereka nak kerakyatan saja, tetapi they thought pada masa itu mereka ingat, tak apalah saya dapat kerakyatan cukup. Benda-benda lain saya akan kerja. It's like that. So dia punya cerita panjang lah. Kalau saya nak pergi mendalam dan nanti saya takut you salah faham. Ini semua benda-benda sensitif. Nanti kamu akan salah faham. So I make it simple, straightforward. Okay. So ingat, China, India dapat kerakyatan, Melayu dapat RIDA. Kau tim lah. Okay. Right. Simple. Okay. So my dear students, this is the first langkah. Okay. Now, so pelajar, kira CLC berjaya ke gagal? Sangat berjaya. I got to put a tick. Sangat berjaya. Sangat berjaya. Okay, sangat berjaya. Melihat kejayaan ini, Dato' Onn Jaafar adalah Presiden UMNO. So apa Dato' Onn Jaafar buat? Okay, saya nak mengambil satu langkah. Apa Dato' Onn Jaafar buat? Satu hari dalam mesyuarat UMNO, Dato' Onn Jaafar telah mencadangkan UMNO dibuka untuk semua kaum. That means China, India, semua kaum boleh masuk. So UMNO menjadi satu parti untuk semua kaum. Cadangan yang sangat bagus, tetapi kebanyakan ahli UMNO tidak mau terima. Dato' Onn Jaafar marah. Dato' Onn Jaafar kata, saya yang menyatu padukan orang Melayu. Saya yang menentang British. Kamu tidak mau dengar cadangan saya. So apa Dato' Onn Jaafar buat? Merajuk, letak jawatan dan keluar. Yes, real story. Letak jawatan dan keluar. Masa itu Tunku Abdul Rahman is number 2, naik Presiden UMNO. So ini lebih lah, cikgu cakap cerita lebih lah. Tunku Abdul Rahman cepat-cepat lari, all true story, pergi ke rumah Dato' Onn Jaafar. Tunku Abdul Rahman kata, janganlah marah Dato', janganlah marah. Baliklah jadi Presiden UMNO. Dato' Onn Jaafar kata, okey, saya balik. Tetapi saya mau UMNO dibuka untuk semua kaum. Saya tak mau untuk Melayu saja. Orang Melayu tidak mau terima. So Dato' Onn Jaafar kata, "Hui, saya tidak mau dengan orang yang resis macam kamu semua. Saya tak mau." So Dato' Onn Jaafar letak jawatan, dan apa Dato' Onn Jaafar buat? Dato' Onn Jaafar menubuhkan IMP. Dalam bahasa Melayu, Parti Kemerdekaan Malaya. In English, Independence Malayan Party. Sekali lagi satu soalan, pelajar tanya saya, cikgu dalam peperiksaan boleh tak saya tulis IMP? Again, I'm telling you, I don't know. Depends on pemeriksa. Kalau saya tanda you punya kertas, saya bagi markah. No problem. I give you marks. Tapi not all the pemeriksa is like me. You kena faham benda itu. Okay? So Dato' Onn Jaafar menubuhkan IMP. IMP ini untuk apa? Satu parti untuk semua kaum. So Dato' Onn Jaafar betul-betul mewujudkan apa belajar? Perpaduan. Tak mau ada perpecahan. Very smart man. Faham students? Right. Then langkah seterusnya adalah British. So apa British buat? British pun tengok, wah, bagus orang Melayu, orang Cina, orang India banyak mengambil langkah untuk wujudkan perpaduan. Okeylah, saya pun mengambil satu langkah. So apa British buat? British menubuhkan persidangan kebangsaan. You see how I did? I analyze word by word, not just make you memorize. I analyze word by word because I already tell you. When you understand,
automatically you hafal. Not always formula only. Penubuhan persidangan. Persidangan means mesyuarat kebangsaan. Di mana Melayu, Cina, India, semua parti politik yang ada, British kumpulkan. Buat mesyuarat. Buat apa pelajar? Mesyuarat. Tujuannya adalah untuk mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman. So in exam, you just need to write, see I teach you what, you just need to write, persidangan kebangsaan ditubuhkan, nokta. Persidangan kebangsaan ditubuhkan, nokta. Ia bertujuan mengurangkan perasaan perkauman, nokta. Counting, cukup. You tak payah tulis Sir Malcolm McDonald, Zinger Burger, semua tak payah tulis. Clear? Clear? Right. Langkah terakhir dalam Pakatan Murni, langkah terakhir adalah apa berlaku? Masa itu UMNO punya presiden adalah Tunku Abdul Rahman. Yalah, Datuk Onn Jaafar sudah keluar mah. So Tunku Abdul Rahman menjadi apa belajar? Presiden UMNO. So apa Tunku Abdul Rahman buat? Tunku Abdul Rahman bersama-sama dengan MCA. Tunku Abdul Rahman bersama-sama dengan MCA, or simple lah, UMNO and MCA menganjurkan convention kebangsaan. Students, British buat persidangan kebangsaan. These fellows buat convention kebangsaan. Okay, alright. British buat persidangan, UMNO MCA buat convention. Okay, it's the same thing, two different names. That's all. Ini mesyuarat sangat penting. Sangat penting. You know what happened? MCA dan UMNO bergabung. That means they bergabung and they call themselves as Parti Perikatan. All of you say, what students? Parti Perikatan. That means UMNO ada lagi, MCA ada lagi. Just they work together. And they call themselves Parti Perikatan. Tapi Datuk Onn Jaafar cakap tak mau itu macam. Dia kata tak payah UMNO, tak payah MCA. Semua gabung jadi satu cukup. But this first what they do, UMNO ada, MCA ada. Tapi work together. Parti Perikatan. Cikgu, mana MIC? MIC tak mau join. MIC join IMP. Yes, MIC join IMP. You punya buku teks tak bagi tahu. Ini saya beritahu kamu extra knowledge. MIC tak mau join. MIC join IMP. Dia support Datuk Onn Jaafar. Tapi ini China MCA dengan dengan Tunku Abdul Rahman wujudkan Parti Perikatan. All of you say Parti Perikatan. Say Parti Perikatan. Pelajar, Parti Perikatan today is called Barisan Nasional. Barisan Nasional. You tahu kan Barisan Nasional? Mesti tahu punya mah. Barisan Nasional. Ya, today. The original name of Barisan Nasional is Parti Perikatan. So my dear students, kita baru habis buat satu essay tau. So dalam peperiksaan, you tahu macam mana saya akan jawab? Langkah-langkah ke arah Pakatan Murni. Simple, langkah pertama adalah CLC telah ditubuhkan. Then I will write lah. Hasil rundingan CLC adalah orang Melayu mendapat bantuan ekonomi dan pendidikan melalui RIDA. Okay? Manakala Melayu dan Cina mendapat kerakyatan. Mereka juga bersetuju untuk mengadakan pilihan rakyat pada waktu yang sama. Okey, cukup. Then, kemudian Datuk Onn Jaafar telah mencadangkan pembukaan keahlian UMNO kepada semua kaum. Tetapi ia ditolak. Oleh yang demikian, Datuk Onn Jaafar menubuhkan IMP, iaitu satu parti untuk semua kaum. British pula menubuhkan persidangan kebangsaan, ya, untuk mengurangkan perasaan perkauman. Manakala MCA dan UMNO pula menganjurkan konvensyen kebangsaan. Ini telah melahirkan Parti Perikatan. Kau tim lah, set. That is how you answer. Understand? Students, any question? Jom, tanya saya. But before that, understand or not? Tell me. Wah, ramai tanya saya soalan. Tunggu, satu-satu.
Ramai tanya saya, cikgu kenapa semua parti politik dalam bahasa Inggeris? Dulu pelajar, jangan lupa, please don't forget, this one kita punya negara belum lagi merdeka, masih lagi British. English diutamakan, ya, English diutamakan. Okay, next question. Sekarang UMNO ada open untuk semua kaum tak? Pelajar, you kena faham. UMNO untuk Melayu, MCA untuk Cina, MIC untuk India. But they work together. They work together. Okay, it is like 1, 2, 3, but they work together. Dato' on Jafar, the one like that. Dato' on Jafar just one. Everyone join this. It's like that. Okay. Okay, ada pelajar tanya. Ada, what if we want to write Independence Malayan Party? Boleh. You mau tulis English can. No problem. Nama parti politik you nak guna bahasa Inggeris. Carry on. Can. 100% you dapat markah. So sir, when did MIC join BN? Kejap lagi saya beritahu you cerita one by one. Teacher, if politik is issue sensitive, why are we learning politik in sejarah? Okay, politik bukan sensitif. Dalam you punya buku teks ada benda-benda yang sensitif, tetapi apabila kamu tanya soalan dan saya explain, saya risau ini bukan kelas, ini online. So you mungkin salah faham. Apabila kamu salah faham, not nice. Tapi bila kita jumpa dalam kelas nanti, you can ask me all these questions. Kelas lain, it's better like that. Okay, clear? Yes, Marcus Chin. They have their own association, but they work together. Ada seorang pelajar tanya, bukankah kalau semua kaum join satu parti, lagi cepat kita dapatkan kemerdekaan? Yes, Ain, you're smart, betul. Tetapi dulu, bukan semua orang pandai macam Dato' On Jafar. Semua orang masih lagi pentingkan kaum masing-masing. So that is why Dato' On Jafar tak dapat menang. Okay, right. Sir, MIC stands for what? Malaysian Indian Congress. Malaysian Indian Congress. MCA, Malaysian Chinese Association. Okay, right. Okay, pelajar. Kau terima, satu esei sudah selesai. Satu esei sudah selesai. Okay, satu esei sudah selesai. Baik, pelajar. Yang depan. Seorang pelajar tanya, sir, what's the meaning of coalition? Kerjasama, gabungan. Okay, gabungan. Coalition is gabungan. Okay, right. Okay, students. Baik, ini adalah pakatan murni. Alright, done. So, pelajar, tadi cikgu nak beritahu kamu, let's tengok bawah ni. Students, tadi saya ada beritahu kamu, hasil rundingan CLC. Hasil rundingan CLC, apa hasil yang terakhir? Pilihan raya akan diadakan pada masa yang apa pelajar sesuai. Okay, story starts here. Pelajar, apabila parti perikatan ditubuhkan, that is UMNO dengan MCA bekerjasama, Tunku Abdul Rahman telah memanggil British dan kata, British pun kata apa dia? Tunku Abdul Rahman kata, you tengok Pakatan Murni, Melayu Cina sudah okey mah. Dan British kata, India mana leh? Dan Tunku Abdul Rahman kata, India dengan IMP. India dengan apa saja? IMP. So, Tunku Abdul Rahman kata, marilah buat pilihan raya. Saya rasa kita boleh merdeka. Boleh apa saja? Boleh merdeka. So, British pun duduk fikir. India dengan IMP, China dengan MCA. China dengan UMNO, MCA dengan UMNO. Okeylah. Alright, kita buat pilihan raya lah. Pelajar, pilihan raya is a good news because after pilihan raya is merdeka. So, pilihan raya akan memilih pemimpin. Pemimpin itu akan mentadbir negara. So, British kata, okay, kita buat pilihan raya. So, pelajar, British telah menganjurkan pilihan raya yang pertama, which is called as pilihan raya bandaran. Sebut, pilihan raya apa saja? Bandaran. Hari ini students, hari ini pilihan raya tak ada. Hari ini kita ada satu pilihan raya. Satu pilihan raya, that's it, besar. Ini dulu, sebelum kita merdeka, British buat kecil-kecil. British buat kecil-kecil dulu.
Okey. So pilihan raya bandaran. Pilihan raya bandaran bermaksud memilih pemimpin di peringkat bandar sahaja. Bandar saja. Today tak ada macam ni dah. Okey, ini dulu saja ada. Pilihan raya peringkat bandar. Ialah Ipoh, Georgetown, Kuala Lumpur, like that. Pilihan raya bandar saja. So apa berlaku? Pada tahun 1952, pilihan raya pertama telah diadakan, which is called pilihan raya bandaran. Dengan cerita, I'll make you memorize ini. Ini saya bagi formula. Tunggu dulu. Bandaran diadakan. Dalam pilihan raya ini, semua parti politik ada. IMP ada, MIC ada, UMNO ada, MCA ada. Okay? Semua lawan. Tetapi UMNO dengan MCA satu geng. Parti Perikatan. Barisan Nasional lah Parti Perikatan. Okay? Satu geng. Apa berlaku? Dalam pilihan raya ini, kerjasama UMNO dan MCA telah dibentuk dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada Februari 1952. Ayah, exam ini semua tak payah tulis. Okay, ini semua tak payah tulis. You just perlu tulis kerjasama UMNO dan MCA dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Apa berlaku? Parti Perikatan menang. Yes, UMNO MCA menang, ini kalah. So, Kuala Lumpur akan ditadbir oleh Parti Perikatan. Kuala Lumpur akan ditadbir oleh Parti Perikatan. Barisan Nasional lah. They win. British kata, okay, bagus. British kata, bagus. Okay, next pilihan raya. Next pilihan raya adalah, students, tulis kat sini, you boleh tulis kat sana. Next pilihan raya, okay. Pelajar, ini pertama, ini A ya. Ini A. Sekarang B. Pilihan raya. After bandar is what? Negeri. Pilihan raya apa belajar? Negeri. Pilihan raya peringkat negeri. Selangor, Johor, Perak, macam itu. Okey. Dalam pilihan raya ini, siapa menang? Parti Perikatan menang. Yes. That means UMNO MCA menang. Sekali lagi IMP MIC kalah. Parti Perikatan menang. Dua pilihan raya Parti Perikatan sudah menang mah. Dua pilihan raya sudah menang. Understand? Understand? Okay. Right. Sekarang datang pilihan raya yang paling penting. Pilihan raya yang paling penting. That is, all of y'all, this is the most important. This is the most important. C, pilihan raya MPP. Ini hari ini ada. Hari ini digelar sebagai pilihan raya parlimen. Sebut pilihan raya apa saja? Parlimen. Pilihan raya parlimen. Ini hari ini ada. So British memanggil semua parti politik dan kata, okay, ini saya British ya. Okay, dengar. Siapa menang dalam pilihan raya ini akan memerintah negara. Siapa menang pilihan raya ini, mereka akan memerintah negara, mentadbir negara. So kalau Parti Perikatan menang, mereka mentadbir negara lah, macam tu. Dalam pilihan raya ini, I give you the year. Ia diadakan pada tahun 1955. Exactly 2 years before we independence. Kita merdeka bila? 1957, ini 1955. This time, UMNO, MCA, MIC join. MIC masuk sini. Cikgu apa jadi? Dia macam ni. Okay, ini tak ada dalam buku teks. Tak penting untuk exam. Tapi saya beritahu you lah. MIC dengan IMP memang diorang kawan. Tapi apa berlaku? Dia punya presiden, MIC punya presiden masa tu telah bertukar. Bertukar. Okey. Presiden baru masuk dalam MIC. Presiden itu bernama Sambandan. Apa nama dia?
Sambandhan. VT, Tun VT Sambandhan. Tun VT apa belajar? Sambandhan. Tun VT apa belajar? Sambandhan. VT Sambandhan dengan Tunku Abdul Rahman kawan baik. So apabila VT Sambandhan menjadi Presiden MIC, you rasa dia mau dengan IMP kan? Mestilah dia mau dengan kawan dia. Dia punya kawan dekat mana? UMNO mah. You got the point pelajar? So MIC keluar daripada IMP, masuk dalam Parti Perikatan. This is the story. Tun VT Sambandhan. They're very good friend. Tunku Abdul Rahman, VT Sambandhan kawan macam ni, sangat kawan. Yes. So for the first time, UMNO MCMC, IMP alone lah, IMP alone. Pelajar, now fight lah. Pelajar dalam pilihan raya ini, parti politik PAS ada, IMP ada, Parti Perikatan ada. Parti Perikatan refers to MCA, MIC and apa belajar UMNO. But we call it Parti Perikatan. They 3 into 1. Banyak lagi parti politik adalah, you tak tahu punya. Ini so cukup. They have to fight. Dalam pilihan raya ini, logik lah. UMNO, MCA, MIC menang. Menang habis. You tahu berapa kerusi dipertandingkan? 52. Dah tengok. 52 kerusi dipertandingkan. 52 kerusi dipertandingkan. Pelajar, apabila orang kata kerusi, lu jangan fikir mereka lawan untuk kerusi tau. No. Kerusi di sini bermaksud jawatan. Bermaksud apa pelajar? Jawatan. Untuk jadi pemimpin. Daripada 52, UMNO, MC, MIC sapu 51. 51. Cikgu itu satu lagi siapa menang? PAS menang. Terengganu. Terengganu dia menang. Cikgu IMP kosong lah. Tak menang. Satu kerusi pun tak ada pun. Kalah. Wah, cikgu, you mungkin tanya saya, macam mana UMNO, MC, MIC boleh sapu macam ni? Because of this, my dear students, because of this manifesto. What does it mean by manifesto? Janji. Apa tu janji? Let me give you an example. Hari tu masa pilihan raya, you pernah dengar kan? Sebelum pilihan raya ini, pemimpin-pemimpin, mereka akan pergi jumpa rakyat dan kata, undilah saya. Kalau saya menang, saya akan bagi kamu ini, saya akan bagi kamu ini. Faham tak pelajar? Janji. That is called manifesto. Saya bagi kamu contoh lah pelajar. Saya bagi kamu contoh. Katakan saya bertanding dalam pilihan raya. Nama parti saya adalah Parti Pokemon. Parti apa pelajar? Pokemon. Okay. Logo dia adalah Pikachu. Macam tu. Saya pun datang berjumpa kamu. Kamu semua adalah rakyat. So kamu pun mau dengar lah. You mau dengar saya punya ceramah. So saya pun datang depan kamu dengan saya punya mic. Mic testing. Wahai rakyat-rakyat di sini. Saya berhujah. Saya tidak ingin membazirkan masa kamu. Saya tahu kamu semua sibuk. Tambahan pula kita ada masalah COVID. Tolong jangan berdiri dekat-dekat. Dan siapa-siapa ingin bersin ataupun batuk, sila meninggal sekarang. Dengar di sini, wahai rakyat, jikalau kamu memilih saya, jikalau saya menang dalam pilihan raya ini, saya bersumpah saya akan menunaikan semua janji saya. Salah seorang tanya, bos, apa you punya janji? Okey, saya punya janji adalah saya akan mengurangkan masalah traffic jam, kesesakan lalu lintas. Macam mana ia akan dilakukan? Senang sahaja. Setiap pagi, ibu bapa dengan anak-anak terpaksa bergegas pada waktu yang sama pergi ke sekolah, sama ada yang nak pergi kerja. Oleh demikian ini berlaku, kesesakan lalu lintas berlaku. Oleh demikian, saya akan menukar waktu sekolah. Sekolah akan bermula pukul 9 pagi. Tambahan pula, kebanyakan pelajar balik rumah pukul 5, pukul 6 tak dapat pergi tuition kerana sekolah habis lambat.
Mereka tidak dapat belajar lebih. Homework pun begitu banyak oleh yang demikian. Saya kalau menang dalam pilihan raya ini, saya berjanji akan menghabiskan waktu sekolah pukul 12. Salah seorang bangun dan kata, bos, kita punya anak nanti belajar apa? Sekarang pun you punya anak dekat sekolah tak belajar. So apa akan berlaku? Kamu pun suka, kamu akan mengundi saya. Kenapa kamu mengundi saya? Kamu suka saya punya apa belajar? Manifesto. Manifesto means apa belajar? Janji. So the same story, my dear students, the same story. Parti Perikatan menang kerana dia punya manifesto. Apa dia punya manifesto? Mereka janji sama rakyat akan mendapatkan merdeka dalam 4 tahun. Okey mah, ini berlaku bila? 1955. Kita dapat merdeka berapa? 57. Mereka promise 4 tahun, tapi mereka dapatkan kemerdekaan dalam berapa tahun belajar? 2 tahun. Next, mereka kata mereka akan wajibkan pendidikan. Semua orang mesti pergi sekolah. Wajib. Menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Ramai pelajar tak faham, ini dah duduk garu kepala juga, apa benda ini? Apa itu perkhidmatan awam bercorak tempatan pelajar? Perkhidmatan awam. Contohnya apa? Polis, bomber. Dulu pelajar, polis, bomber ini semua mengikut cara barat. Mengikut cara apa pelajar? Barat, orang putih. So, Barisan Nasional, Parti Perikatan kata dia akan tukar ini semua menjadi corak tempatan. Ikut budaya kita, bukan ikut budaya orang putih. Next, memelihara hak asasi manusia. Our human rights dia akan jaga. And last, melindungi hak Raja-Raja Melayu. Ini semua telah disukai, especially this one. Rakyat sangat suka. Mereka sangat suka manifesto ini. How do I memorize this manifesto? How do I memorize? I memorize like this. Rap Hong Kong. Tak ada maksud, tapi saya hafal macam ni. Saya hafal, saya guna imajinasi. Tahu macam mana? Okay. Kalau Parti Perikatan menang dalam pilihan raya ini, Tunku Abdul Rahman akan rap di Hong Kong. Ingat macam tu. Cuba kamu imagine Tunku Abdul Rahman dengan songkok rap dekat Hong Kong macam mana? So cuba you pelajar, bila kamu dalam peperiksaan kalau suara ni keluar, sumpah you akan ketawa tahu. Rap Hong Kong. You akan imagine Tunku Abdul Rahman rap dekat Hong Kong. Simple pelajar. R, raja. A, awam. P, apa dia? Perkhidmatan awam. H, hak asasi manusia. K, kemerdekaan. So you just need to imagine Tunku Abdul Rahman rap in Hong Kong kalau menang dalam pilihan raya. You ingat macam tu. Okay pelajar? Right. So I want to show you something. Barisan Nasional punya logo you pernah tengok kan? Warna biru. Dia dacing. Ada pelajar? Dacing. Yes or not? Yes or not? Ini adalah Parti Perikatan punya logo. First logo ini macam. Sekarang dia so tukar dia dacing. Okay? Dia punya Parti Perikatan punya logo macam ni. Ni UMNO, MCA, MIC. So my dear students, siapa menang dalam pilihan raya? Parti Perikatan. Apabila Parti Perikatan menang dalam pilihan raya, Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Ketua Menteri, Perdana Menteri. So cikgu, merdeka lah. Belum lagi merdeka. So apabila Tunku Abdul Rahman menang, British kata, okay, Tunku Abdul Rahman, congratulations. Tunku Abdul Rahman pun kata, thank you. British kata, Tunku, I want you and your gang to go to England to meet the Queen to ask for independence. Tunku pun kata, boleh pergi England, Okay, right. So apa berlaku di sini pelajar? Pelajar, Tunku dengan England, Tunku memang belajar dekat England mah. Tunku Abdul Rahman did his law in England. For your information, dari luar buku teks. Tunku Abdul Rahman did his law in England. That time. You tahu kan, Tunku Abdul Rahman is kerabat di Raja Kedah. He's saudara Sultan Kedah. He's related to Sultan Kedah. Brothers. Anyway, I don't want to go there. It takes too much of time then to explain. Anyway, so
Tunku Abdul Rahman dan beberapa orang, I'll tell you who are the orang later, pergi ke mana belajar? England untuk berjumpa dengan siapa belajar? Queen. Tunku Abdul Rahman duduk di sini. Queen duduk dekat sana. Queen duduk dekat sana. Tunku Abdul Rahman duduk dekat sini. Tunku Abdul Rahman melihat Queen, Queen melihat Tunku Abdul Rahman. What happened next? Story to be continued. Pelajar, okay, I want to give you a tips. Dengar. Tadi pilihan raya ada berapa pilihan raya? Jawab saya punya soalan. Pilihan raya ada berapa tadi? Ada pilihan raya bandaran, ada pilihan raya negeri, ada pilihan raya MPP. Tiga-tiga pilihan raya ini siapa menang? Parti Perikatan. Yes or not? Ini adalah pilihan raya apa pelajar? Bandaran, pilihan raya pelajar negeri, and last MPP. Tiga-tiga pilihan raya ini siapa menang? Parti Perikatan. Parti Perikatan punya nama hari ini apa dia? Barisan Nasional. Tengok ni. Barisan Nasional menang. Tahu ini. Barisan Nasional menang. So, pilihan raya bandaran, pilihan raya negeri, pilihan raya MPP. Alright? Okay. Adakah pilihan raya ramalan tahun ini? No. Dan kenapa saya ajar? Objektif. Ini semua boleh keluar dalam objektif. Okay. Did you understand the story, my dear students? Did you understand the story? Ada faham cerita? Ui, ramainya tanya soalan. Slow. Tunggu. One by one. Amboi. Okay, tunggu ah. Banyak soalan. Saya tak boleh jawab semua, saya kena pilih one by one. Ada soalan tanya, soalan kambing dia tanya. Cikgu, kalau IMP menang dalam pilihan raya MPP, apa akan berlaku? Perpaduan susah dicapai kerana pada masa itu perasaan perkauman masih lagi ada sikit lah. But I cannot answer that question now. It takes too much time. Sorry. You can always WhatsApp me. I'll explain to you at that time. I will teach you what is important for SPM. Okay. Sir, the manifesto they must tunaikan, right? If they didn't, manifesto mesti ditunaikan. For your information, Parti Perikatan telah memberi berapa manifesto? 5. Rap Hong Kong, 5 kan? Semua 5 itu telah ditunaikan. Semua telah ditunaikan. You see the first one. Manifesto yang paling hebat adalah Merdeka. Yes or not? Tunaikan atau tidak? Ditunaikan dalam 2 tahun sudah ditunaikan. So memang. Siapa yang menang secara keseluruhan? Parti Perikatan lah, Barisan Nasional lah. Okay, right. Now students, okay. Jom kita buat sedikit soalan. Soalan ini akan menunjukkan kamu faham atau tidak secara jelas. Okay pelajar. Tengok soalan. Okey pelajar, tengok soalan nombor 2. Okey. Jom jawab soalan nombor 2. Come. Dafina, jawab. I can see you. Jawab nombor 2. All of you all. Go. Jawab. Tell me what's the answer. Okey. Tak apalah, kita sama-sama jawablah. Raja 3 menunjukkan perkembangan politik di tanah Melayu sebelum merdeka. Mula-mula CLC dan pembukaan keahlian kepada semua kaum, penganjuran persidangan kebangsaan. Okay, ini British buat punya. Okay, right. Mengapakah perkembangan tersebut berlaku? Students, apa jawapan? Pelajar, ini semua adalah di bawah apa pelajar? Pakatan Murni. Semua langkah ini diambil di bawah Pakatan Murni. Kenapa langkah ini diambil? Untuk mencapai apa pelajar? Perpaduan. Maka, mengapakah perkembangan tersebut berlaku? Perpaduan antara kaum tidak mantap. So the answer is donkey. Okay?
Right, okay. Next, soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Okay. Soalan nombor 5. Konvensyen kebangsaan dianjurkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1953. Apakah hasil konvensyen tersebut? Ini yang langkah yang terakhir dalam Pakatan Murni. Langkah yang terakhir dalam Pakatan Murni. What is the answer? Pelajar, I've taught you ini MCA dengan UMNO joint venture. Yes or not? So jawapan adalah donkey. Apa jawapan pelajar? Donkey. Okay. Good. Baik. Pelajar, cuba tengok soalan nombor 8. Ini Datuk Wan Jaafar. Apakah cadangan beliau untuk menyatu padukan penduduk tanah Melayu sebelum merdeka? Membuka keahlian UMNO kepada semua kaum. Yes, answer is A. Okey, pelajar, soalan nombor 10. Apakah yang dilaksanakan oleh pemimpin Tanah Melayu pada tahun 1950 untuk merealisasikan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu? If they tell you this 1950, it must be Pakatan Murni. Pakatan apa pelajar? Murni. So apa jawapan dia? Memperkukuh perpaduan kaum. Jawapan adalah A. Baik, soalan nombor 11. Pelajar, you realize or not? Kita dah buat essay. Tadi kita dah buat essay, kita dah belajar sejarah. Sekarang kita tengah buat apa belajar objektif. So it's a complete class, you know. It's a super complete class. Hope you understand. Okay, right. Nombor 11. IMP. Mengapakah beliau menubuhkan parti tersebut? C. Mewujudkan kerjasama pelbagai apa pelajar? Kaum. C. Dapat? Okey. Soalan nombor, okey, right. Nombor 13. Pada bulan Februari 1952, UMNO dan MCA telah menjalin kerjasama dalam bidang politik. Apakah kesan kerjasama tersebut terhadap UMNO dengan MCA? Ditentang hebat oleh Parti Kemerdekaan Malaya? No. Parti Kemerdekaan Malaya refers to IMP ya, IMP. Mendapat bantuan kewangan daripada British? No. Gagal mendapat sokongan semua kaum? No. Menang dalam pilihan raya? Yes, answer is donkey. Okey. Cuba tengok soalan nombor 14. Pelajar, soalan nombor 14. Pada tahun 1951, Datuk Wan Jaafar mencadangkan agar UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu. Mengapakah beliau bertindak sedemikian? Memantapkan pentadbiran? No. Mengiktiraf peranan? No. Memperkuat organisasi parti? No. Answer is donkey. See the kata kunci? Perpaduan? That is the answer. Memperkukuh perpaduan. Simple. Okay. Okay. So, next question number 19. Cuba kamu tengok soalan nombor 19. Yang saya tanda ini semua minggu lepas kita dah buat. Okey pelajar, nombor 19. Apakah perkara yang dipersetujui dalam rundingan berikut? CLC. Okey. Apakah perkara yang dipersetujui? Penghad bilangan kaum imigran? No. Penyertaan Singapura dalam Persekutuan Malaysia? Saya langsung tak pernah ajar kamu. Penggubalan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? Saya langsung tak pernah ajar kamu. Penubuhan reader? Yes, answer is no. Okay. Nombor 21. Jadual 3 menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Apakah manifesto janji ya Parti Perikatan? Jangan lupa RAP Hong Kong. RAP Hong Kong sehingga membawa kepada kemenangan tersebut.
Apa manifesto dia? Peningkatan taraf kesihatan? Tak ada. Pengekalan sistem pentadbiran barat? No. Peluang pekerjaan saya langsung tak pernah ajar kamu. Perjuangan kemerdekaan? K. Kemerdekaan. Answer is donkey. Okey, soalan nombor 23. Tengok soalan nombor 23. Mengapakah parti tersebut ditubuhkan? Parti Kemerdekaan Malaya, IMP. Kenapa ia ditubuhkan? Menyekat pengaruh komunis? No. Mewujudkan perpaduan kaum? Yes. Mempertahankan? No. Mengurangkan pengaruh golongan radikal? No. Answer is boy. Okey, 29. Ini susah sikit. Ini tahun bila punya tengok? 2004. Oh my god. You sudah lahir ke belum? Dah. First year punya question pun saya buat dengan kamu. Okay. Right. 2004. Okay. 29, 30. Jom buat. Apakah kesan daripada pengenalan kerakyatan negeri? Ini yang CLC punya belajar. Yang CLC punya. Apa kesan? Orang bukan Melayu mendapat hak istimewa. No. Perasaan perkauman dimansuhkan. Okay, maybe. Bilangan orang Melayu meningkat. No. Bilangan orang bukan Melayu meningkat. Okay, this one maybe. Orang Melayu bukan rakyat tunggal tanah Melayu. Maybe. Tengok, satu soalan ada 3 jawapan. Satu soalan ada 3 jawapan. You akan pilih yang mana? You akan pilih yang mana? Saya nak tengok you punya jawapan. You akan pilih yang mana? Susah, 3 jawapan tau. Boy. Ya, I know, cikgu. Tapi ini bukan ramai pilih ini. Banyak buku pun pilih donkey. No, it's B. B. Pelajar. Kerakyatan negeri ini, apabila diberi, China dengan India akan suka Melayu. Melayu mendapat apa? Reader. So, perasaan perkauman akan dikurangkan. Yes or not? Yes or not? That is the thing. Kita kena pilih yang mana paling tepat, mah. Kita kena pilih mana yang paling tepat. Okay? Tapi ini soalan takkan keluar lagi. Soalan ini sangat susah. Sangat susah punya. Tak pernah disoal. Apakah hasrat Dato' On semasa menubuhkan IMP? Apa hasrat? Kesediaan menerima penubuhan parti? No. Kesepakatan kaum dalam sebuah parti? Okay, maybe. Perpaduan kaum menerusi pelbagai parti? No. Peluang pelbagai kaum berpolitik? Maybe. The best is boy. Answer is boy. Complete. Saya suka macam ni. Bila kita belajar, sorry tadi punya soalan saya tahu ramai pilih B, ramai pilih donkey, Tapi you kena faham, sebelum kerakyatan negeri diperkenal pun, China dengan India sudah dapat kerakyatan mah. Jangan lupa Malayan Union. Yes, students, ramai sudah dapat. So kita kena pilih yang terbaik. B, perasaan perkauman dimasukkan. That's the best one. Right. Pavinash, can you give me example of budaya barat and budaya tempatan for polis, bomber and so on? Okay, I give you one example. Polis, dulu polis pakai seluar pendek. Ini tidak mengikut budaya tempatan mah. Dulu polis pakai seluar pendek, tahu kan? All of you. So ia tidak ikut budaya tempatan mah. Budaya tempatan dia kena pakai panjang. So yeah. Sir, still now have IMP? No, tak ada. Sir, when parti Pokemon akan ditubuhkan? Soon. Jangan lupa untuk menyertai parti politik saya. Apa nama parti politik saya, pelajar? Pokemon. Ya, jangan lupa ya.
Ada perempuan polis dulu pakai skirt panjang sampai lutut. Lelaki pakai seluar pendek. Yeah, that's how it is those days. Right. Okay, pelajar. Saya harap kamu faham. Faham pelajar hari ini?